Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nampak dari tenis. Yang berbahagia Dr. Faruk bin Musa, Chairman and Director of Islamic Renaissance Front, and our guest, Dr. Mujahid Yusuf Rawal, Members of Parliament for Parit Kuta, everybody, brothers and sisters. Again, welcome to the Pesantren Democracy. As been mentioned before, there are only two panelists, and for sure I'm not the one. But before we discuss further more on this topic, I'd like to refresh everybody on the speech given by the Honorable Dr. Syed Farid last night, that Islam does not provide any specific system in politics or economy, but rather provide the guideline, the general guideline for us. So, from the history we can learn that several Islamist groups made several attempts to put their ideas on what is politics in Islam. We can see how some of them meet the dead end. We can see how the Erbakan in Turkey later move on. Several of the members of the group move on to establish AK Party, and more progressive. We can see that end of FIS in Algeria, dan begitu juga di Indonesia. Struggling lebih berbeza, bagaimana the Islamist struggle and dealing with Pancasila, dan kadang-kadang mereka kelihatan lebih progresif daripada Islamis di negara kita. Dan di Malaysia kita pun tidak kurang hebatnya. Kita ada Parti Islam se-Malaysia, without ignoring several Islamis yang terlibat dalam parti-parti lain selain daripada Parti Islam se-Malaysia. Cuma baru-baru ini, berhubung dengan demokrasi dan sebagainya, saya tertarik dengan perbincangan yang ditimbulkan di beberapa siri Ijtimak Tarbawi PAS berhubung dengan istilah Islamis Demokrat yang digambarkan tidak begitu enak dalam PAS. Mungkin kita ada orang yang lebih layak untuk menjawab tentang persoalan itu kemudian. Cuma untuk sesi kita pada hari ini, saya akan beri ruang kepada panelis kita satu pusingan sahaja, kemudian kita akan buka kepada perbincangan ataupun lebih popular di kalangan Islamis, munaqasyah dan sebagainya. Jadi untuk pertamanya saya persilakan Dr. Faruk bin Musa, pengurusi dan pengarah Islamic Renaissance Front. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to welcome Professor Syed Farid Altas, brothers and sisters to Penang, my hometown. Dan I think insyaAllah kita akan buat presentation ataupun seminar kali ini dalam dua bahasa.
since I guess that you're probably more, how do I say, you prefer for it to be in dual language rather than one. Yeah, I guess the most important thing that we need to discuss is the most important topic today about democracy in the eyes of the Islamists. You see, the topic of democracy is probably one of the most contentious topic in the world, especially in the 21st century. Walaupun demokrasi telah wujud lama dahulu, dan apa yang penting adalah seperti mana kata Prof. Farid semalam, tidak ada sistem yang betul-betul perfect di atas muka bumi ini. Ya? There's no perfect system, kan? Tetapi probably democracy is the least imperfect of all the imperfections. Yang paling kurang tidak perfectnya adalah demokrasi berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Kalau kita sekarang ni kita akan melihat balik, saya tidak akan membincangkan dengan begitu detail tentang apakah yang dikehendaki dalam demokrasi itu sendiri. Tetapi kita kena faham bahawa tidak boleh kita memahami bahawa demokrasi ini apabila seseorang ataupun sesuatu parti itu kita kata got involved in general election means that we uphold democracy. Ya? Ini adalah logik yang pernah dikemukakan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir satu ketika dahulu. We are a democratic country. Why? Because we hold regular election. It's not merely a democracy. Demokrasi bukan hanya setakat holding a general election. Itu yang kita kena faham. Tetapi apakah ciri-ciri yang ada dalam sebuah demokrasi, itu yang paling penting. Dan ini yang diperdebatkan sekarang ini, terutama dalam muktamar PAS yang terbaru, yang saya akan beri peluang pada Dr. Mujahid untuk jawab nanti. Adakah berlakunya erosion of principles of demokrasi itu sendiri, ya, di kalangan Islamis, ya, yang akan kita lihat. Kerana demokrasi juga membincangkan tentang konsep-konsep human rights, ya, konsep civil liberties, konsep freedom of assembly, konsep freedom of press, konsep freedom of expression, konsep freedom of conscience, konsep good governance, konsep check and balance. Semuanya ini terkandung di dalam apa yang dikenali sebagai satu proses demokrasi. Dan this check and balance is the most important part dalam sebuah negara demokrasi. Dalam erti kata bahawa setiap individu dalam sebuah negara demokrasi itu boleh berpartisipasi secara aktif dalam menentukan hala tuju negara. So sebab itulah the dictum of democracy is a government of the people, for the people. If the government is government of the people, by the people, for the people. Ya, maksudnya kesemua rakyat mesti berupaya untuk participate dalam sebuah demokrasi. Tidak mungkin dalam sebuah demokrasi mana-mana golongan menganggap bahawa dia ada a supreme apa kita panggil position yang mengatasi daripada golongan yang lain. Dan kita akan lihat beberapa contoh di mana hal ini merupakan sesuatu yang membimbangkan, yang kemungkinan berlaku di masa hadapan. Semenjak PAS ditubuhkan pada 1951, ya, PAS adalah di antara parti politik yang awal yang menjurus ke dalam parliamentary demokrasi, ya. Dan kalau tak silap saya tahun 1954 PAS bertanding dalam pilihan raya yang pertama. 55, ya. PAS bertanding dalam pilihan raya yang pertama, ya, walaupun menang hanya dengan satu kerusi, ya. Dan sebenarnya kalau kita hendak lihat dengan lebih jelas tentang kita panggil riwayat hidup PAS, ya, semenjak dahulu sehingga kepada zaman berlakunya perubahan kepada kepimpinan ulama yang telah dikemukakan oleh almarhum ayah sahabat saya Dr. Mujahid, iaitu Tuan Haji almarhum Yusuf Rawal,
adalah lebih baik kalau kita dapat membaca dan mengkaji buku yang ditulis oleh Dr. Faresh Noor, ya, yang bertajuk Islam Embedded. Ya, 2 jilid yang sangat tebal. Dan saya sering kali bertanya kan, adakah orang PAS telah menghadam buku yang tulis oleh Faresh Noor itu sendiri? Dan ya, ia memberikan satu gambaran dan satu kajian yang sangat detail tentang apa yang berlaku daripada semenjak Burhanuddin Al-Hilmi dan sehinggalah kepada zaman peralihan di zaman kepimpinan ulama Dr. Mujahid Surawa dan Ustaz Fadhil Noor, almarhum Ustaz Fadhil Noor dan sebagainya. PAS memang committed dengan apa yang dikatakan sebagai demokrasi itu sendiri, dengan melazimi dirinya dalam pilihan raya umum yang telah diadakan. Dan kita telah melihat bagaimana dia bermula daripada sebuah gerakan yang berbentuk nasionalistik untuk kepentingan umat Melayu, dan raison d'être ataupun sebab utama kewujudan PAS adalah untuk menubuhkan sebuah negara Islam, ya. An Islamic State, the establishment of Islamic State adalah raison d'être bagi PAS itu sendiri. Tetapi sekarang ini kita lihat bahawa terdapat kalangan demokrat di dalam PAS yang disebut oleh saudara pengurusi tadi, saudara Rizki tadi, Islamist Demokrat, ya, dan seorang daripadanya berada di sebelah saya, mula mengemukakan konsep yang dinamakan Daulah Madaniyah ataupun apa yang dikatakan oleh state nation of care and opportunity, ya, ataupun a welfare state dalam bahasa mudah, ya. I think sahabat saya Dr. Zulkifli Ahmad suka perkataan nation of care and opportunity, jadi saya pun ulanglah perkara itu, ya, daripada perkataan welfare state. Jadi konsep nation of care dan opportunity ini adalah konsep yang dilahirkan sesudah apa yang dikatakan Arab Spring yang berlaku, ya, ataupun in fact sebelum daripada Arab Spring lagi telah ada idea tentang konsep nation of care and opportunity ini daripada para Islamis di negara-negara yang lain, dan yang paling utamanya adalah Syekh Rashid Ghannouchi di Tunisia, ya. Syekh Rashid Ghannouchi adalah seorang yang sangat committed tentang prinsip-prinsip demokrasi, ya. Dan kalau kita lihat apa yang telah diperjuangkan oleh Syekh Rashid Ghannouchi sehingga beliau di exile ke United Kingdom dan kemudian pulang ke Tunisia semasa musim semi Arab, kita dapati bahawa prinsipnya tidak berubah, ya, bahawa prinsipnya tidak berubah. Dengan jelas beliau mengatakan bahawa apa yang beliau kehendaki bukannya sebuah negara Islam, ya, tetapi sebuah negara sekular, ya, yang dapat memberikan keadilan kepada kesemua jenis citizens yang ada di dalam negara tersebut. Kerana itu perkara utama yang ingin ditegakkan oleh Syekh Rashid Ghannouchi umpamanya adalah bukannya melaksanakan hudud. That's not the priority, ya. Tetapi untuk memastikan bahawa perkara-perkara asas dalam apa yang dipanggil dalam watak sesebuah negara itu dipentingkan terlebih dahulu, ya, diberi keutamaan terlebih dahulu, ya. Hak rakyat untuk bersuara, hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, hak untuk assembly dan sebagainya, peaceful assembly dan sebagainya. So these are some of the things yang dan kita kena fikirkan semula, ya. Dan inilah masalah yang berlaku yang dalam negara kita juga sekarang ini. Kerana kita lihat the erosion of democracy, dan semalam disebut oleh saudara Mehmet, di mana kedudukan demokrasi dalam negara Malaysia pada ketika ini. Kalau ikut Democracy Index, Malaysia dikategorikan sebagai flawed demokrasi, ya, iaitu demokrasi yang pincang, ya. Kerana memang kita ada problem dengan masalah, contohnya Peaceful Assembly Act yang jelas bertentangan dengan artikel 10 daripada artikel 10 perlembagaan kita yang mengizinkan kita untuk ada peaceful assembly dan sebagainya, ya. Jadi, dan
akta-akta seperti ISA yang sepatutnya dimansuhkan, tetapi kita lihat bahawa perkara ini memakan masa yang begitu panjang untuk dilakukan dan terlalu banyak untuk saya bincangkan di sini, ya. OSA dan sebagainya, Sedition Act dan sebagainya yang disalahgunakan, ya. Tetapi penekanan yang harus diberikan oleh para Islamis adalah untuk memastikan bahawa these are the issues yang kita kena tekankan, yang kita kena perjuangkan, ya. Dan kita lihat yang menjadi masalah, ya, dan mungkin Dr. Mujahid akan mungkin boleh ceritakan lebih lanjut, adalah saya ingin menunjukkan satu contoh, iaitu apa yang berlaku pada muktamar PAS yang baru lalu. Salah satu pada usul yang utama yang dikemukakan masa muktamar itu adalah untuk restrict ataupun cuba untuk kita panggil apa, they want to control harakah, ya, dan harakah Delhi, kerana dikatakan terlalu banyak ia mengutamakan pendapat-pendapat golongan Muslim Demokrat ini. Jadi ada perasaan yang tidak senang, ya, terutama daripada kalangan pemuda PAS tentang pendirian harakah dalam hal ini, ya. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang merunsingkan, ya. Kalaulah dalam akhbar sendiri kita cuba untuk menyekat pandangan yang demokratik sebelum kita memiliki kuasa, apakah yang akan berlaku apabila kita berkuasa? Will there be any change daripada freedom of press yang ada pada ketika ini, ya? Di mana akhbar-akhbar kita panggil harian jelas tidak memainkan peranan mereka sebagai sebuah akhbar yang bertanggungjawab, ya. Dan kita melihat corruption yang berlaku dengan berleluasa pada ketika ini adalah kerana corruption tidak didedahkan oleh akhbar harian. Sedangkan di negeri barat, sesiapa yang pernah tinggal di negeri barat sudah pasti melihat bahawa kita panggil press memainkan peranannya sebagai vanguard of democracy. Dia yang menjaga demokrasi. Dia akan mendedahkan. Kalau ada ahli politik yang korup, maka dia akan dedahkan, ya. Kerana itu ahli politik takut, kerana dia akan dedahkan di media perdana. Tapi sekarang hanya dedahkan dalam harakah suara keadilan dan sebagainya. Dan of course the issue is that, oh, ini akhbar pembangkang. Memang semua benda dia akan bangkang, kan? Jadi sebab itu mereka berleluasa untuk melakukan corruption, ya. Dan apa, kita lihat contohnya, satu contoh yang paling mudah yang saya ingin katakan, apa yang didedahkan oleh The Independent. The Independent ni adalah sebuah akhbar di UK yang mendedahkan bagaimana sebuah syarikat media di UK telah diberikan kontak beratus juta untuk memberikan imej yang positif kepada kerajaan Malaysia dan terutamanya kepada Taib Mahmud, kepada kerajaan negeri Sarawak. Ianya didedahkan dan menjadi berita besar, berita utama dalam The Independent. Tapi adakah berita yang dikeluarkan dari The Independent itu disebarkan di Malaysia ini dalam media-media perdana? Tak ada, ya? Malahan dalam media pembangkang juga tidak. Saya rasakan, saya tak tahu sama ada suara keadilan ataupun yang menyentuh tentang isu ini. Ini adalah perkara yang besar, ya. Bagaimana sebuah negeri barat boleh mendedahkan salah laku yang dilakukan oleh satu badan di negeri barat sendiri, menerima ratusan ribu daripada kerajaan Malaysia dan ratusan ribu daripada ratusan juta daripada kerajaan Malaysia dan ratusan juta daripada kerajaan negeri Sarawak untuk memberikan imej yang positif. This is pure corruption, kan? Tapi perkara-perkara ini tidak dapat kita ketahui kerana kita tidak ada media yang bebas. So unless kita ada media yang bebas, kerana itulah perkara-perkara ini saya rasa risau, ya? Kalau ada orang cuba menyekat contohnya akhbar harakah dan harakah Delhi, ya, yang online dan English version umpamanya, daripada menjadi akhbar yang bebas yang sudi menegur pihak PAS sendiri
tentang kemungkinan kewujudan ataupun kesilapan ataupun polisi yang tidak mereka gemar ataupun yang harus dibicarakan dengan lebih lanjut. Ya. If you want to curtail dalam keluarga kita sendiri, ya, dalam bagaimana pula kalau kita memegang pemerintahan, adakah sikap authoritarian ini tidak akan wujud? Dua adalah konsep nation of care and opportunity ini tidak langsung dibincangkan di dalam muktamar. Ya. Apa yang dibincangkan adalah hudud, ya, dan kehendak untuk kepada konsep negara Islam itu balik. Ya. Dan ada dalam temu ramah dan sebagainya, dalam kita panggil ucapan dan sebagainya, ada di antara yang berpendirian bahawa sekiranya kita mendapat kuasa, maka kita boleh mengubah perlembagaan Malaysia untuk menjadikan ia sebuah negara Islam. So these are some of the issues, ya, yang merisaukan ramai di kalangan kita, whether Muslim or non-Muslim alike. Semuanya merasa risau tentang perkara-perkara perkembangan yang seperti ini. Meaning to say, adakah PAS, ya, melazimi demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri? Ini adalah seperti mana diktum yang sering disebut, ya, di masa-masa yang lalu, iaitu kita melazimi demokrasi untuk memusnahkan demokrasi itu sendiri. Ya. Perkembangan yang berlaku, contohnya di negeri Kedah, di mana sebulat suara dibuat keputusan bahawa fatwa seseorang mufti itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Ada sesuatu yang merunsingkan, ya? Sesuatu yang merunsingkan kerana ia menunjukkan ciri-ciri authoritarian, ya? Dan ciri-ciri ini yang kena dielakkan sekiranya kita benar-benar percaya dan ingin memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai demokrasi itu sendiri. Kerana itu demokrasi bagi saya, bagi golongan Islamis, we have to show that we are Democrats. Ya, we must show we are Democrats. Kerana itu kita boleh ada perbezaan pendapat. Kerana itu kita boleh berbincang sekiranya ada manusia ataupun golongan yang memang mempunyai pendapat yang berlainan dengan kita. We must show that kita bersikap terbuka, ya, dan tidak cuba curtail the individual rights. Ya. Yang memusingkan ramai orang lagi adalah kerana apabila kita golongan Islamis mendapat kuasa, antara perkara pertama yang dilakukan adalah to curtail the freedom of women. Ya, hak-hak wanita cuba untuk sekat dan dihalang. You have dress codes dan sebagainya. Bagaimana untuk berpakaian, bagaimana untuk, these are some of the elements yang menjadi seolah-olah menjadi benda utama yang mesti dilakukan untuk menunjukkan bahawa kerajaan itu adalah sebuah kerajaan Islam. Ya, semalam saya berbincang dengan Profesor Syed Farid. Profesor Syed Farid ada satu idea kenapa golongan Islamis ni begitu kita panggil obses dengan wanita dan seksualiti. Dan kemudian kemungkinan nanti Profesor Syed Farid akan ceritakan kenapa kita jadi sedemikian rupa. As if ini adalah perkara utama yang mesti diberi perhatian, ya? Dan kemudian konsep-konsep seperti mana hak-hak citizenship dan sebagainya oleh rakyat yang bukan Islam. Do we really appreciate them as equal, to have equal citizenship access? Adakah mereka tidak akan direlegate kepada second class citizens? Ini adalah perkara-perkara yang menjadi kita panggil kerisauan bagi ramai orang. Adakah golongan Islamis benar-benar memahami apresiasi tentang apa itu demokrasi dan ciri-ciri demokrasi yang sebenarnya?
Jadi saya rasa insya-Allah kita akan bincang dengan lebih lanjut. Saya sudahi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penerangan tentang bagaimana pandangan sudut pandang Islamis pada demokrasi, terutamanya di Malaysia. Dan bersama-sama dengan kita hari ini juga bukan saja daripada Malaysia, kita juga ada jemputan daripada Indonesia dan juga daripada Singapura. Ya, barangkali mereka juga boleh berkongsi pandangan kemudian bersama-sama dengan kita. Saudara Ubaidillah juga terlibat dengan politik di Indonesia. Pada masa yang sama dia juga seorang Islamis, saya kira.